Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang kemahiran pendedahan kendiri, maklum balas dan perkongsian maklumat dalam sesi kaunseling bagi subjek COU 3205. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang puteri. Kemahiran asas kaunseling. Kemahiran asas kaunseling ialah cara-cara seorang kaunselor menangani atau berhadapan dengan kliennya melalui teknik atau kemahiran tertentu. Kemahiran asas kaunseling merupakan nadi perhubungan menolong di antara kaunselor dan klien. Sekiranya tak ada kemahiran asas kaunseling dalam diri kaunselor, sesuatu proses kaunseling sukar berjalan dengan lancar. Oleh itu, bagi mencapai perkhidmatan kaunseling yang baik, kaunselor perlu menguasai serta mengaplikasikan pelbagai kemahiran asas kaunseling. Kemahiran pendedahan kendiri. Baiklah, pada pemahaman saya, kaunselor menggunakan kemahiran ini apabila kaunselor ingin membuat perkongsian pengalaman hidupnya, mengemukakan perasaannya terhadap klien dan pandangan berkaitan dengan masa depan. Menurut Ivy dan Ivy 2003, kaunselor perlulah memahami penceritaan klien, membuat pertimbangan terhadap pengalaman diri yang sesuai dikongsi kepada klien dan membuat perkongsian secara ringkas serta fokus kepada penceritaan klien. Dalam kemahiran ini, kaunselor perlulah fokus kepada klien semasa menjalani sesi kaunseling. Tujuan yang terdapat dalam kemahiran pendedahan kendiri ini ialah yang pertama, dapat membentuk hubungan yang adil di antara kaunselor dan klien. Membentuk hubungan yang adil ini boleh membawa kepada penyesuaian diri masing-masing. Seterusnya, membolehkan klien merasa selesa dalam perhubungan bersama kaunselor kerana kemahiran ini juga telah memupuk kepercayaan dan saling memahami. Akhir sekali, ianya sebagai jalan penyelesaian kepada konflik yang dialami seperti dapat mengurangkan rasa risau yang tinggi dalam diri klien. Tapi ini kali kedua saya mengambil peperiksaan ulangan SPM. Tidak pandailah saya ini. Saya rasa IBA boleh menyediakan jadual untuk menyeimbangkan kegiatan harian IBA agar ianya mengganggu waktu belajar dan waktu kurikulum IBA. Oleh itu, dengan cara ini, IBA masih mampu untuk belajar dan melakukan kegiatan aktif dalam kurikulum yang IBA ceburi. Oleh itu, adakah IBA ingin saya berkongsi beberapa tips untuk cara menguruskan jadual dengan berkesan? Kemahiran yang kedua pula adalah kemahiran maklum balas. Dalam konteks kaunseling, maklum balas merupakan maklumat yang diterima oleh klien melalui tindak balas kaunselor bagi menjelaskan kefahaman kaunselor terhadap klien. Maklum balas ini membantu menyediakan klien dengan maklumat yang jelas tentang perkembangan dan pandangan orang lain terhadap klien. Pada tahun 2003, Ivy dan Ivy mencadangkan 6 garis panduan yang boleh dilakukan dalam kemahiran maklum balas semasa menjalankan sesi kaunseling, iaitu klien bersedia, fokus pada kekuatan klien, konkret dan spesifik, tidak menilai, berpada-pada dan tepat dan akhir sekali menyemak pandangan klien. Klien bersedia, membawa maksud kaunselor perlu memastikan klien memberi perhatian semasa maklum balas diberi supaya maklum balas itu didengar dengan baik. Manakala fokus pada kekuatan klien dilakukan oleh klien untuk membaiki cara berfikir, perasaan dan tingkah laku ke arah yang lebih positif. Seterusnya, konkret dan spesifik adalah peranan kaunselor untuk memberi maklum balas yang minima tetapi jelas. Dengan kata lain, maklum balas itu adalah terus tanpa kiasan. Tidak menilai juga merupakan peranan kaunselor di mana kaunselor perlu menunjukkan kualiti suara dan bahasa badan yang baik untuk mengelakkan klien rasa dinilai kerana kadangkala penilaian dari maklum balas itu kemungkinan silap. Oleh itu, kaunselor sewajarnya bersandarkan kepada fakta dan spesifik, berpada-pada dan tepat, dilakukan pada waktu yang tepat seperti selepas klien bercerita atau semasa klien bercerita untuk galakkan klien terus bercerita. Sebaiknya menggunakan 1 atau 2 patah kata sahaja.
Akhir sekali, menyemak pandangan klien, merujuk persepsi klien terhadap maklum balas. Persepsi yang positif menunjukkan maklum balas yang diterima juga adalah positif. Daripada penceritaan Anis, dah 2 kali Anis gagal dalam ujian memandu dan ini menyebabkan Anis terpaksa mengeluarkan wang lagi untuk mengambil ujian baru. Anis mengatakan guru memandu yang sukar memberi markah, seolah-olah pihak pengajar yang hanya bersalah. Bagaimana Anis lihat tentang perkara ini? Berdasarkan video sesi kaunseling tersebut, kita dapat lihat kaunselor menggunakan panduan yang dicadangkan oleh Ivy and Ivy pada tahun 2003. Perkongsian maklumat. Perkongsian maklumat adalah perkongsian maklumat daripada kaunselor kepada klien berkaitan dengan sebarang hal yang dapat membantu mereka untuk menyelesaikan isu yang dihadapi oleh mereka. Namun, haruslah diingati bahawa perkongsian maklumat hanya boleh dilakukan sekiranya klien bersedia. Ketidaksediaan klien untuk mendapatkan maklumat itu akan membuatkan perkongsian maklumat yang dilakukan adalah tidak efektif. Tujuan perkongsian maklumat diadakan adalah untuk mengurangkan kebergantungan klien kepada kaunselor dan juga membantu klien untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka dengan sendirinya. Perkongsian maklumat boleh dilakukan dalam pelbagai isu. Antaranya adalah isu kerjaya, kesihatan dan kemahiran. Maklumat yang dikongsikan boleh dibuat dalam pelbagai bentuk. Contohnya, pemberian nombor telefon, pautan laman web berkaitan, syarat-syarat kelayakan dan lain-lain maklumat yang berkaitan dengan isu yang dihadapi oleh klien. Saya rasa masalah yang dihadapi oleh Arin ini telah berada di luar bidang kerja saya. Oleh itu, saya akan kongsikan alamat beberapa buah pusat kesihatan yang lebih mahir dalam menangani masalah Arin ini. Dan sekiranya Arin bersedia, saya akan rujuk Arin kepada pusat kesihatan tersebut. Akhir sekali, kesimpulan. Kemahiran seperti pendedahan kendiri, maklum balas dan perkongsian maklumat memainkan peranan yang agak besar dalam sesi kaunseling kerana ia dapat menambahkan kepercayaan klien kepada kaunselor seperti kemahiran perkongsian maklumat di mana klien akan lebih senang menerima nasihat kaunselor. Seterusnya, menimbulkan suasana yang selesa buat klien seperti kemahiran pendedahan kendiri supaya klien merasa bahawa kaunselor memahami keadaannya. Dan akhir sekali, menunjukkan keprihatinan kaunselor terhadap klien seperti kemahiran maklum balas. Kerana apabila kaunselor mengamalkan kemahiran maklum balas, ia menampakkan bahawa kaunselor fokus mendengar masalah klien.